Maka bagaimanakah cara kita berinteraksi dengan hal-hal yang fardu kifayah? Tadi yang fardu ain, fardu kifayah. Ada orang dia sibuk, dakwah memang cantik, anjur pula halaqah usrah, buat pula program-program, buat khidmat masyarakat, banjirlah apalah khidmat masyarakat, jayakan kem-kem tarbiyah, macam-macam buat. Tapi dalam masa yang sama dia punya fardu ain, yang mukasyafah muamalah, yang fardu ain tadi dah terabai. Jenis macam ni yang rugi. Dia tumpuh yang fardu kifayah, yang fardu ain itu dah terabai, rugi. Seolah-olah kata Imam Ghazali di sini, orang yang dungu, dalam pakaian dia sendiri dah ada ulang, ada kala, ada makhluk-makhluk yang beracun, yang bila-bila masa boleh gigit dia, dia duduk sibuk badan orang tu. Kat baju kamu tu ada ni, ada penyengat. Oh, kat belakang kamu ada lebah. Dia sibuk hanya nak tolong orang. Memanglah bagus. Fardu kifayah, tolong orang lain bagus, memang bagus. Tapi dalam masa yang sama juga, hak dalam badan dia sendiri dia tak mau ambil tahu. Yang ni jenis bahaya. Jenis bahaya. Dia lebih kepada fardu kifayah, yang fardu ain ni dia tinggal. Jadi begitulah tuan-tuan, seimbas lalu kita punya ulang kaji. Dan sekarang nak masuklah kita kepada pengajian kitab Ihya malam ini. Cerita tentang debat. Jadi mula-mula Imam Ghazali dia nak cerita sejarah debat dulu. Sejarah debat Islam. Sebelum zaman Islam dulu memang dah ada debat dah. Zaman Socrates, Plato, Aristotle, Pythagoras semua tu dah ada dah. Ini debat Islam. Ketahuilah, jawatan khalifah sesudah Nabi dipegang oleh Khulafa' ar-Rasyidin. Mereka ni imam, ahli ilmu, faham segala hukum Allah, bebas keluarkan fatwa, sanggup selesaikan segala peristiwa hukum, tak perlu minta bantuan ahli-ahli hukum. Kalau ada pun minta bantuan kadang-kadang, jarang-jarang, iaitu tentang perkara-perkara yang harus dimusyawarahkan. Cerita ringkasnya macam ni. Selepas Nabi Muhammad wafat, ada 4 orang khalifah. Empat ni semua handal-handal, ulama besar belakang. Wali-wali, para sahabat dia juga, ulama besar pun dia juga. Jadi soal-soal agama ni dia tak payah tanya orang lain. Ulama-ulama ramai, sahabat-sahabat lain yang ulama ramai, dia tak payah tanya. Kalau tanya pun kadang-kadang, sebab dia sendiri dah ulama dah. Baik Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, itu dah ulama-ulama dah. Jadi tak payah tanya orang lain. Keadaan ni menyebabkan ulama-ulama bebas buat kerja. Ulama-ulama tak payah campur dengan pentadbiran, bebas tarbiyah orang, buat amal ibadah. Tak ada perdebatan, tak payah debat. Ada satu masalah je, Khalifah Ali boleh buat keluar hukum, kita tak payah sibuk-sibuk, sebab ulama. Jadi 4 orang khalifah pertama tu sangat mahir ilmu dan amal agama. Mereka ni tak ada keperluan nak minta bantuan alim ulama dah, tak payah minta pun tak apa, sebab mampu berfatwa sendiri. Tambahan pula ahli majlis syura. Masa Sayyidina Umar jadi khalifah, contohnya bawah dia ada 6-7 orang lagi, termasuklah anak dia. Ni pun ulama dah, 6-7 orang ni pun ulama dah. Jadi nak tanya ulama lain buat apa lagi? Ulama boleh buat kerja ulama dah. Sebab yang atas-atas khalifah dengan kabinet menteri dia tu, gubernur-gubernur dia semua dah ulama dah. Tak payah minta bantuan ulama. Jadi yang masalah hari ini di dalam dunia Islam, di mana-mana pun yang jadi pemerintah tu bukan ulama. Di situ timbul masalah yang menyebabkan mereka terpaksa minta bantuan orang yang ada ilmu pengetahuan agama. Di situlah timbul masalah debat ni nanti. Jadi tugas kita, kalau boleh, kita hidupkan balik daulah. Dulu kita ni semua satu negara ya, seluruh dunia kan, ada khalifah seorang. Hidupkan balik daulah Islam, letak khalifah tu memang ulama dah. Memang ulama, dan barisan kabinet dia pun ulama belakang. Barulah selesai masalah tu. Kalau tidak berpanjang-panjang sampai hari ini. Dari itu maka para alim ulama dapat menghadapkan perhatian dan segala kesungguhannya kepada ilmu akhirat, menolak mengeluarkan fatwa dan apa yang ada hubungan dengan hukum duniawi. Masa khalifah yang 4 orang, ulama ramai, semua handal-handal para sahabat ni. Tapi mereka tak sibuk-sibuk dengan politik, dengan urusan-urusan siasah, dengan pemerintahan.
Dia tumpu pada mengajar. Sebab yang atas ni ulama belakang. Tak kacau. Tak kacau. Tak timbullah kata ulama jahat, ulama baik, ulama akhirat, ulama dunia, ulama su', semua tak timbul. Jadi zaman itu ulama-ulama tak berdebat. Tak ada keperluan nak berdebat. Nak berdebat tentang apa? Kita nak debat tentang hukum hakam sembahyang. Khalifah tahu. Dia keluar fatwa. Selesai. Jadi ulama-ulama zaman tu memang tak payah keluar fatwa. Masing-masing merendah diri. Kalau orang tanya pun, kamu tanya kat dia. Orang tu pula, kamu tanya, lah tanya pada khalifah balik. Masing-masing merendah diri. Kalau zaman sekarang masing-masing nak naik kan, nak tunjuk aku lah ulama. Dia terbalik. Sebab yang di atas bukan ulama. Jadi ulama zaman tu tak payah susah payah keluarkan fatwa, kerana pemerintah umat Islam sendiri sudah ahli fatwa pun. Para ilmuwan agama, ulama juga tidak berebutkan pangkat dan kedudukan, sebab tak ada pangkat dan kedudukan yang nak direbut. Dia pun nak rebut apa? Atas dah ulama belakang dah, tak boleh nak rebut dah. Handal pada mereka lagi, tak boleh nak rebut. Jadi mereka ni tumpu pada akhirat dengan tarbiyah. Selesai, aman umat Islam. Timbul masalah mula-mula. Sewaktu jawatan khalifah jatuh ke tangan golongan-golongan sesudah Khulafa' ar-Rasyidin itu, yang mengendalikan pemerintahan tanpa hak dan kesanggupan dengan ilmu yang berhubungan dengan fatwa dan hukum, maka terpaksalah meminta tolong kepada para fuqaha dan mengikut sertakan mereka dalam segala hal untuk meminta fatwa waktu menjalankan hukum. Bila sampai zaman Khalifah Muawiyah, masa tu pemerintah tak macam Khalifah 4 dah. Ilmu agama ada tapi tak setara ulama besar. Bila timbul satu masalah, apa hukum dia? Tak tahu. Bila tak tahu, kena tanya ulama. Masa tu baru ulama ramai. Sebelum ni buat tak kisah je dengan pemerintah. Bila pemerintah dah nakkan ulama, masing-masing berebut. Barulah ulama tadi berebut nak kedudukan di sisi pemerintah. Sebab pemerintah dah panggil. Ni mai tanya ni, aku nak tanya, tak tahu apa jawapan ni. Ulama mana boleh bagi tahu? Saya. Masing-masing nak berebut dah. Ni zaman kerosakan ulama nak mula. Zaman 4 khalifah tadi, ulama tak rosak lagi. Umumnya tak rosak lagi sebab apa? Tak ada benda nak rebut. Tak ada kata, saya tahu jawapan, tak ada. Timbul apa masalah? Khalifah, tanya khalifah. Sebab khalifah ulama besar. Tapi selepas zaman imam khalifah yang 4, pemerintah kualiti dia tu dah kurang. Dia bukan ulama besar. Bila timbul satu masalah, terpaksa tanya ulama. Masa tu ulama-ulama ni duk cari kesempatan. Mana ulama yang nakkan keduniaan ni, dia dekatkan diri dengan pemerintah. Mana ulama-ulama akhirat, dia jauhkan diri. Pemerintah panggil pun tak pergi. Pemerintah kata, aku nak bagi jawatan hadi kat kamu ni, tak mau. Ni ulama akhirat. Imam Sufyan As-Sauri nak bagi jawatan, tak mau. Tak mau. Suruh keluar fatwa, tak mau. Kalau tak mau, kena sebat. Sebahagian ulama kata tak puas sebat, nak bagi jawatan, tak mau. Jawatan dekat dengan khalifah, dah tentulah mewah. Tak mau, kena sebat lagi. Tak mau terima jawatan ni, kena sebat. Tak puas sebat. Kalau Sufyan As-Sauri, lari. Khalifah kata kalau tak mau, penjara. Tak penjara, hukum bunuh. Dia pindah negeri lain. Tak mau hanya jawatan. Ni ulama akhirat. Tapi ulama dunia ni masing-masing duk cari lah pemerintah. Sebab apa ulama-ulama bawahan ni cari pemerintah? Sebab pemerintah tu dah tak berkualiti. Tak sekualiti khalifah yang 4. Pemerintah tu dah bukan ulama dah. Jadi ulama mula nak cari makan. Ulama dunia mula nak cari makan. Zaman khalifah yang 4, ulama tak cari makan. Sebab tak ada ruang nak cari makan. Atas yang menteri kabinet, semua ulama belakang nak cari makan macam mana? Tapi selepas zaman Imam 4, dia mula nak cari makan lah. Mula cari makan.